Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar-pelajar. Okey, hari ini kita akan terus kepada bab 2 iaitu pentadbiran negeri-negeri Selat. Okey kelas, bab 2 pentadbiran negeri-negeri Selat. Kalau dalam buku teks awak, okey, dalam buku teks awak muka surat 28. Jadi dalam bab 2 ni, apa yang kamu akan belajar ialah tentang 2.1. Ada 4 ada 4 subtopik yang utama. 2.1 iaitu perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Kemudian 2.2 Perjanjian London 1824 dan kesannya terhadap apa? Alam Melayu. 2.3 Pembentukan negeri-negeri Selat dan 2.4 Pentadbiran negeri-negeri Selat. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, kalau awak tengok dalam buku teks awak, bab ni agak panjang, okey. Jadi untuk hari ini, okey, kita akan hanya belajar, okey, kita akan belajar iaitu yang apa? Subtopik yang pertama sahaja, perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Okey. Jadi nanti 3 subtopik lagi kita akan belajar pada kelas yang akan datang. Okey kelas. Jadi pada hari ini, okey, pada akhir PDPC kita hari ini, okey, kamu akan dapat mempelajari, okey, mengetahui tentang apa? Tentang perluasan kuasa British. Okey, perluasan kuasa British di mana? Di Pulau Pinang, Singapura dan juga di Melaka. Okey. Di sini mula-mula kamu akan belajar, kita akan lihat dulu tentang apa? Latar belakang Pulau Pinang. Okey, Singapura dan Melaka sebelum perluasan kuasa British. Okey. Kemudian kita nak tengok nanti perluasan kuasa British di mana? Di Pulau Pinang. Kemudian perluasan kuasa British di Singapura dan juga di Melaka. 2.1 tentang perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Okey. Jadi pada abad yang ke-18, British menggalakkan ekspedisi ke bahagian timur. Untuk apa? Untuk meningkatkan apa? Kekayaan. Okey, untuk meningkatkan kekayaan negaranya melalui apa? Melalui perdagangan. Jadi dekat sini, okey, kita dapat lihat awak dah belajar, okey, masa bab 1 terhadap ada revolusi, okey, perindustrian yang berlaku pada abad yang ke-19, pada abad yang ke-18, okey, di Eropah. Jadi menyebabkan apa? Menyebabkan persaingan kuasa barat yang lain. Okey, apa dia kuasa barat yang lain? Iaitu seperti Belanda, Perancis, yang menyebabkan apa? British berusaha untuk mendapatkan pertempatan baru, okey, mendapatkan pertempatan baru untuk menjamin apa? Kepentingan British di timur, okey. Jadi British ni dia menggunakan pelbagai strategi. Okey, kita dah belajar juga dalam bab 1 hari tu, okey. British menggunakan pelbagai strategi, ada strategi manipulasi, kemudian kamu dah belajar strategi tipu hela, kemudian perjanjian, okey. Jadi British ni dia menggunakan pelbagai strategi untuk apa? Untuk menduduki Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Jadi pertempatan strategi ini penting untuk apa? Untuk memenuhi keperluan apa? Perdagangan, okey, dan juga keselamatan British di alam Melayu. Okey kelas, jadi kita lihat yang pertama, kita nak tahu dulu tentang
latar belakang apa? Negeri Pulau Pinang. Okey, kemudian kita nak tahu tentang Singapura dan juga Melaka sebelum British datang. Okey, Pulau Pinang. Dekat mana lah agaknya terletak Pulau Pinang ni? Okey. Pulau Pinang. Siapa yang dah pernah pergi Pulau Pinang? Okey. Pulau Pinang adalah apa? Sebuah pulau yang terletak di mana? Di utara Semenanjung Tanah Melayu. Okey. Jadi Pulau Pinang ni, okey, ini petanya Pulau Pinang kalau awak dapat lihat, okey. Pulau Pinang merupakan dia adalah di bawah siapa? Wilayah Kesultanan Kedah. Okey, jadi sultannya Sultan Kedah yang memerintah Pulau Pinang, okey, pada waktu itu. Dan Pulau Pinang juga menjadi apa? Menjadi tempat persinggahan pedagang. Okey, pedagang-pedagang daripada apa? Lingga yang berdagang apa? Dengan Kedah. Okey. Dan Pulau Pinang ini juga adalah okey menjadi sebuah apa? Pelabuhan dagang bagi daerah apa? Bagi daerah serantau terutama dengan Aceh. Dekat mana Aceh ni? Aceh ni terletak di Kepulauan Sumatera. Okey, jadi dekat sini kalau awak lihat, okey, dalam peta ni awak tengok ada perkataan, okey, ada tempat tu Batu Uban. Okey, nampak tak kat mana Batu Uban? Dekat dengan Pulau Jerjak tu, nampak tu Jadi, okey, Batu Uban ini merupakan apa? Pelabuhan paling awal yang dibuka di mana? Dibuka di Pulau Pinang. Okey. Dan Batu Uban juga, okey, pelabuhan ini selalu dikunjungi oleh pedagang-pedagang Arab. Okey. Kemudian, okey, kita tengok bahawa dekat Batu Uban ni, okey, pertempatan di Batu Uban ni dibuka oleh orang apa? Orang Melayu yang datangnya daripada Sumatera pada tahun 1759. Dan juga Sultan Kedah telah menganugerahkan okey kawasan tersebut okey sebagai membalas jasa orang Sumatera membantu Kesultanan Kedah menentang Siam. Okey. Jadi dekat sini okey awak dapat lihat ini adalah peta Pulau Pinang dan dekat sini adalah apa? Batu Uban. Okey. Batu Uban di mana dia adalah apa? Pelabuhan yang paling awal dibuka di Pulau Pinang. Okey. Dapat kat situ kelas? Okey kelas. Seterusnya kita pergi kepada Singapura. Okey, di mana agaknya kedudukan Singapura? Okey, Singapura kalau awak tengok dalam peta ni dia terletak okey di sini di bawah ni Singapura. Okey. Ini. Okey, bawah sekali. Okey, ni dekat sini awak tengok Okey, di bawah. Okey, di selatan Johor. Okey. Pulau Pinang di atas ni. Okey, ni Pulau Pinang. Okey. Jadi Singapura kalau awak tengok dia berada di bawah siapa? Di bawah Kesultanan Johor Riau. Okey, yang meliputi Pahang, Johor dan juga apa? Gugusan Kepulauan Riau Lingga, iaitu sejak abad apa? Ke-16 hinggalah ke-19. Okey, di sini awak dapat lihat. Okey. Dekat sini kalau awak tengok ini adalah Kepulauan Johor Riau. Okey. Okey, ini adalah Lingga. Okey. Lepas tu awak tengok yang berwarna coklat, ni, okey. Ini adalah wilayah apa? Wilayah pentadbiran Temenggung, iaitu Temenggung Abdul Rahman. Okey. Seterusnya, Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau ditadbir oleh siapa? Ditadbir oleh Temenggung Abdul Rahman. Okey, Temenggung Abdul Rahman ni tinggal di mana? Di Singapura. Okey, sewaktu pentadbiran Temenggung Abdul Rahman, okey. Jadi, ladang-ladang ada banyak apa? Ladang-ladang gambir diusahakan oleh siapa? Oleh orang-orang Melayu dan Cina di Singapura.
Singapura. Okey. Dan pemerintah Kesultanan Johor Riau ialah Sultan siapa? Sultan Abdul Rahman yang bersemayam dekat mana? Dekat Linggar. Ni sini Linggar. Bersemayam di Linggar. Okey. Dan baginda mengadakan apa? Hubungan yang baik dengan Belanda. Okey, jadi kat sini dah dua negeri yang kita belajar. Yang pertama tadi Pulau Pinang, yang kedua Singapura. Okey. Kita akan belajar pula tentang Melaka. Kita nak tengok pula tentang latar belakang apa? Latar belakang negeri Melaka. Okey, seterusnya kita pergi kepada latar belakang negeri Melaka. Okey. Negeri Melaka, kita tahu bahawa Kesultanan Melayu Melaka merupakan kerajaan yang sangat apa? Yang sangat unggul pada abad yang keberapa? Yang ke-15. Okey. Jadi Melaka telah jatuh ke tangan apa? Portugis pada tahun berapa? Okey, awak kena ingat tarikh ini adalah satu tarikh yang bermakna, okey, iaitu 1511 di mana Kesultanan Melayu Melaka telah jatuh ke tangan Portugis. Okey, kemudian pada tahun 1641 hinggalah 1824. Okey, Melaka telah apa? Telah menjadi tanah jajahan siapa pula? Belanda. Okey. Jadi setelah Belanda mengalahkan Portugis dengan bantuan Kesultanan Johor Riau. Okey. Kemudian Belanda menjadikan Melaka ni sebagai apa? Sebagai pusat pengumpulan biji timah. Daripada mana biji timah ni? Daripada negeri-negeri Melayu. Okey. Kemudian Belanda juga, kalau awak tengok dekat sini, dia lebih mementingkan Betawi. Okey, Betawi. Betawi ni di mana? Di Kepulauan Jawa. Okey, dijadikan sebagai pusat perdagangan utama di alam Melayu. Okey, awak nampak kat sini kedudukan Melaka. Ini Melaka. Okey, ni Melaka. Okey, yang ni Pulau Pinang. Dan juga ini adalah Singapura. Jadi dekat peta ni awak dapat lihat bahawa okey, Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Okey, dan di sini adalah selat apa? Selat Melaka. Okey, iaitu selat menjadi apa? Laluan sibuk perdagangan di antara timur dan juga barat. Okey, jadi kat sini ada banyaklah pelabuhan ni. Kalau awak tengok pelabuhan Pulau Pinang, Melaka adalah sangat apa? Strategik. Okey, merupakan pelabuhan-pelabuhan yang strategik untuk apa? Perdagangan. Begitu juga dengan Singapura. Okey, sebab itulah pihak British, okey, dan juga pihak British dan juga penjajah barat yang lain, iaitu seperti apa? Belanda, Portugis, okey, berebut-rebut untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pertempatan di mana? Di mana? Di alam Melayu. Di sini dia nak dapatkan Pulau Pinang, kemudian dapatkan Melaka, Singapura, berebut-rebut. Sebab apa? Selain daripada sumber alam okey yang ada, dia juga menjadikan apa? Kawasan strategik untuk perdagangan. Okey, kita tengok perluasan kuasa British di Pulau Pinang. Okey. Jadi pada awal abad yang ke-18, British melalui syarikat Hindia Timor Inggeris iaitu SHTI, dia bertapak di mana? Dia bertapak di India. Okey. Berusaha untuk mendapatkan apa? Pertempatan baru di alam Melayu. Okey. Jadi kita dapat lihat di sini British nakkan pertempatan baru di alam Melayu berikutan apa? Perkembangan. Okey, berikutan perkembangan pesat perdagangan dengan China. Jadi Pulau Pinang, Pulau Pinang yang terletak di mana? Pulau Pinang tu di utara Selat Melaka mempunyai apa? Mempunyai keistimewaan. Okey.
untuk memenuhi keperluan British di alam Melayu. Okey, jadi di sini kita lihat kedudukan strategik Pulau Pinang memenuhi keperluan British. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa Pulau Pinang merupakan sebuah pulau yang terletak di mana? Di tengah perjalanan ataupun laluan perdagangan di antara timur dan juga barat. Selain itu, dia juga memenuhi keperluan perdagangan dan juga keselamatan British di alam Melayu. Jadi, Pulau Pinang, British kata sesuai untuk dijadikan pusat pengumpulan barang. Kemudian pelabuhan, persinggahan dan juga pangkalan tentera. Okey kelas. Tadi kita dapat lihat bahawa Pulau Pinang merupakan satu pulau yang strategik. Kenapa kedudukannya? Sebab apa? Dia sesuai untuk apa tadi? Yang pertama, yang pertama adalah dia sesuai untuk pusat pengumpulan barang. Ingat Pulau Pinang sesuai untuk pusat pengumpulan barang. Kenapa? British dia memerlukan barang daripada daripada negara China. Terutamanya contohnya? Iaitu teh yang mendapat pasaran baik di mana? Di Eropah. Jadi sebagai pertukarannya China dia tidak memerlukan barangan daripada barangan British. Sebaliknya China memerlukan China hanya mahukan emas, kemudian perak, apa lagi? Dia memerlukan biji timah dan juga rempah ratus sebagai tukarannya. Jadi British ni dia memerlukan pusat untuk mengumpulkan barangan tersebut, yang diperolehi daripada alam Melayu untuk ditukarkan dengan barangan teh daripada China tadi. Jadi kenapa Pulau Pinang itu strategi? Yang kedua, British nak jadikan sebagai pelabuhan persinggahan. Di mana British memerlukan pelabuhan persinggahan. Di laluan mana? Di laluan perdagangan di antara India dan juga China. Jadi, di sini kenapa dia perlukan pelabuhan untuk persinggahan? Di pelabuhan inilah tempat kapal-kapal berhenti sekejap, kemudian digunakan untuk membaiki kapal, berhenti sekejap untuk mendapatkan bekalan makanan, minuman dan juga berlindung, tempat berlindung sementara sementara menunggu peralihan angin monsun. Jadi ia lagi memudahkan memudahkan penjelajahan di rantau Asia Pasifik. Jadi sebab yang kedua dikatakan Pulau Pinang itu strategi untuk dijadikan sebagai pelabuhan persinggahan. Yang ketiga untuk dijadikan sebagai tempat pangkalan tentera. Pangkalan tentera laut British yang terletak di mana? Di India, di pantai barat India, iaitu di Bombay, sukar untuk mengawal pertempatan British di pantai timur di India, iaitu di Madras. Kemudian British dia memerlukan pangkalan tentera yang lebih strategik untuk untuk mempertahankan pertempatan di India daripada ancaman tentera siapa? Tentera Perancis dan juga Belanda. Kelas. Jadi kepentingan British di Asia dan juga Pasifik. Pada abad yang ke-18, British telah kehilangan Amerika sebagai tanah jahan. Ini masa tu revolusi Amerika.
Jadi British telah berusaha untuk mengukuhkan laluan perdagangan ke China dan berusaha untuk apa? Meneroka pertempatan di Asia Pasifik. Jadi pada tahun 1770, okey, British telah berjaya menduduki apa? Australia. Okey, jadi melalui pendudukan di Pulau Pinang, lagi apa? Dia dapat kukuhkan lagi kedudukan mereka di Australia. Okey, jadi kedua-dua wilayah tersebut penting untuk mendapatkan apa? Okey, untuk mendapatkan kelebihan apa? Bersaing dengan kuasa barat yang lain, iaitu Perancis, terutamanya Perancis. Okey, ini adalah peta menunjukkan laluan perdagangan Syarikat Hindia Timur British. Okey, kalau awak tengok yang berwarna merah ni, okey, yang berwarna merah ini adalah anak panah berwarna merah adalah laluan apa? Laluan okey di mana British membawa apa? Membawa barangan-barangan seperti apa? Barangan kain bulu, okey, kemudian kapas, okey, yang berwarna biru adalah yang membawa apa? Laluan daripada China, maksudnya daripada negara China ni. Dia membawa okey barangan seperti apa? Okey, seperti teh, kemudian apa? Tembikar, sutra. Okey, ni adalah barangan yang dibawa daripada China, yang berwarna biru. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah laluan membawa apa? Keperluan, keperluan ni Kepulauan Melayu yang berwarna hijau ni, okey, membawa barangan apa? Okey, membawa barangan seperti rempah ratus. Okey, jadi seterusnya kita lihat kronologi pendudukan British di Pulau Pinang. Okey, apa dia kronologi? Okey, kronologi adalah apa? Urutan peristiwa yang berlaku, bagaimana kita nak lihat okey peristiwa yang berlaku yang menyebabkan British ni boleh apa? Dapat menduduki Pulau Pinang. Jadi pada abad yang ke-18 iaitu Sultan Kedah okey telah apa? Tergugat kerana wujudnya persengketaan dalam negeri dan juga ancaman kuasa asing. Okey. Jadi Sultan Kedah berusaha untuk mendapatkan apa? Bantuan daripada tentera British untuk mempertahankan negeri tersebutlah. Okey. Kemudian pihak British dia mengambil kesempatan lah untuk apa? Atas masalah yang dihadapi oleh Sultan Kedah, okey, dengan menggunakan apa? Tipu helah bagi menduduki Pulau Pinang. Okey, jadi kita tengok kronologinya, okey, bagaimana British menduduki Pulau Pinang. Yang pertama adalah kerana apa? Kat sini perebutan tahta kesultanan Kedah. Okey, jadi berlaku apa? Berlaku perebutan tahta, okey, di mana pada waktu itu, okey, sultan yang memerintah adalah Sultan Muhammad Jiwa, okey, pada 1710 hinggalah 1778. Jadi Sultan Muhammad Jiwa ni dia telah melantik apa? Tunku Abdullah. Okey, dia telah melantik, kejap cikgu ni. Okey, dia telah melantik Tengku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Okey, pada waktu itu. Tetapi, okey, kerabat di Raja Kedah tidak bersetuju di atas pelantikan tersebut. Okey, dan berpakat dengan apa? Orang-orang Bugis di Selangor untuk menentang apa? Sultan Muhammad Jiwa. Jadi pada waktu itu, okey, pada waktu itu Sultan Muhammad Jiwa ni dia telah meminta bantuan daripada apa? Bantuan tentera daripada syarikat apa? Hindia Timur Inggeris, iaitu HSTI. Untuk apa? Untuk mempertahankanlah okey negerinya. Okey, tetapi pada waktu tu awak rasa, okey, adakah pihak HSTI bersetuju? Okey? Pihak HSTI bersetuju, dia menghantar apa? Edward Monckton, okey,
untuk berunding dengan siapa? Sultan Muhammad Jiwa, dan pada waktu itu rundingan dia gagal. Kerana apa? Okey, apabila HSTI tidak memberi jaminan akan melindungi Kedah daripada ancaman musuh. Okey, kalau awak tengok dekat sini Sultan kita nak minta tolong, okey? Sultan Muhammad Jiwa ni nak minta tolong dengan apa? Pihak HSTI. Awak rasa kalau tak ada apa-apa balasan, okey, nak beri apa-apa ke, okey, kita nak minta tolong tapi kita hanya minta tolong saja, tak ada balasan. Awak rasa orang tu nak ke tolong? Okey, tak adalah dia nak tolong ni okey. Jadi pihak HSTI dia tak nak tolong. Okey, sebab apa? Dia tak dapat apa-apa kebaikan, kepentingan dekat situ. Jadi, kalau kita tengok dekat sini pula, okey, ancaman Siam. Kita tengok pula peristiwa ni. Apa pula peristiwa ni? Jadi, masa pemerintahan Sultan Abdullah, masa tu tadi, okey, Tengku Abdullah tadi dia dah jadi sultan, menggantikan ayah dia. Jadi, pada tahun bila? Pada tahun 1778 hingga 1798. Jadi pada waktu Sultan Abdullah ni memerintah, Siam dia telah apa? Dia menuntut kembali untuk apa? Dihantarkan bunga emas. Okey, kepada siapa? Kepada kerajaan Kedah, daripada kerajaan Kedah kepada Siam lah, okey. Yang selama ini terhenti sebab apa? Perang. Okey, perang di antara Siam dengan Burma. Jadi dia nak Sultan Kedah ni, kerajaan Kedah untuk memberi hantar balik bunga emas. Jadi Sultan Kedah merasa apa? Merasa tergugat. Okey, dan dia memohon bantuan lagi dengan HSTI. Tapi pada waktu ini, okey, Baginda menawarkan, dia minta tolong. Okey, dia minta tolong dan dia menawarkan jika HSTI ni, okey, tolong dia, okey, dia akan berikan, okey, menawarkan Pulau Pinang sebagai apa? Pekalan kepada HSTI dengan syarat dia dapat bantuan ketenteraan. Okey. Jadi pada waktu itu Baginda dia telah bertemu dengan seorang pedagang persendirian. Okey, dia telah menemui seorang pedagang persendirian iaitu bernama siapa? Francis Light. Jadi Sultan Abdullah ni jumpa dengan Francis Light. Okey, dia jumpa dengan Francis Light, dia menyampaikan apa? Hasrat, okey, untuk minta tolong. Dan Francis Light kata apa? Dia nak minta suruh Francis Light sampaikan utusan minta tolong ni kepada siapa? Kepada syarikat India Timur Inggeris ni dah. Okey. Ataupun disampaikan kepada siapa? Kepada Governor General British di India pada waktu tu. Jadi Francis Light ni dia pandai. Okey, kenapa dia pandai? Dia tahu bahawa Pulau Pinang tu adalah pulau yang memang strategik untuk British. Jadi tanpa melengahkan lagi, okey, masa Francis Light terus bersetuju dan berjanji dan mengatakan bahawa HSTI akan bantu, okey, akan bantu Sultan Kedah untuk memberi bantuan ketenteraan menentang pihak Siam. Jadi Sultan Abdullah ni peganglah pada janji tersebut dan dia menawarkan Francis Light, okey, dia benarkan Francis Light ni dibuka pertempatan di Pulau Pinang pada tahun 1786. Okey, jadi tawaran yang dibuat, okey, sementara menunggu jawapan daripada HSTI berhubung dengan syarat yang ditawarkan tadi. Okey, jadi Francis Light dia telah menamakan Pulau Pinang ni kepada dia suka dah, okey, kepada Prince of Wales Island, okey. Dan juga pertempatan mereka dinamakan Georgetown, okey, sempena nama raja England, okey.
Okey, kita tengok. Okey, kalau awak tengok kronologinya, bila dia dah tukar nama semua. Okey, pada tahun 1786, Siam menakluki apa? Patani dan mengancam Kesultanan apa? Kedah. Jadi Sultan Abdullah ni dia memintalah bantuan ketenteraan HSTI seperti yang dijanjikan tadi. Kata nak tolong, okey? Oleh Perancis Light, dan HSTI enggan memberikan bantuan kerana apa? Kerana dia mengatakan tiada perjanjian ditandatangani oleh Sultan Kedah. Hanya cakap-cakap macam tu je. Okay? Jadi tak ada perjanjian, HSTI tak nak bantu. Jadi kita lihat dekat sini. Okay, setelah menyedari tertipu dengan muslihat Perancis Light, okey. Jadi Sultan Abdullah ni marahlah kan. Okey, jadi bila dia marah, dia buat apa? Dia menghimpunkan angkatan tentera perang, okey, di mana? Di seberang perai, okey, untuk apa? Untuk ambil semula Pulau Pinang. Jadi angkatan perang Sultan Kedah ni dapat ditewaskan oleh Perancis Light. Kerana apa? Perancis Light dia ada bantuan tentera HSTI. Jadi Sultan Abdullah pun terpaksalah menandatangani apa? Perjanjian dengan British, iaitu pada tahun 1791. Jadi dengan adanya perjanjian tersebut, rasmilah apa? Pendudukan British di Pulau Pinang. Okey, pada tahun 1800, okey, Gambar Pulau Pinang mendesak Sultan Kedah, okey, iaitu pada waktu itu Sultan Diauddin, okey, menandatangani perjanjian dengan Inggeris. Ada, okey. Jadi di sini ada lagi satu perjanjian di mana perjanjian ini membolehkan British menduduki apa? Seberang perai. Okey, kerana pendudukan ini penting sebab apa? Dia nak jadikan seberang perai itu benteng pertahanan. Okey, sebagai benteng pertahanan dan juga apa? Kawasan pertanian bagi membekalkan apa? Sumber makanan kepada penduduk Pulau Pinang. Okey, kelas ini ini perjanjian yang telah dibuat pada 1800, dia nakkan seberang perai. Ini seberang perai. Okey. Ini kawasan seberang perai. Kenapa dia nak jadikan sebagai apa? Kawasan benteng pertahanan satu, dan juga sebagai apa? Kawasan pertanian untuk membekalkan sumber makanan pada penduduk pada waktu itu. Okey. Kemudian kalau awak lihat di sini, okey, untuk kita dapat lihat bahawa untuk mengukuhkan kuasa British di Pulau Pinang adalah melalui perjanjian. Jadi kedudukan Perancis Light di Pulau Pinang menandakan bermulanya kemasukan kuasa British ke mana? Ke negeri Melayu. Jadi sejak itu Pulau Pinang terpisah daripada Kesultanan apa? Kesultanan Kedah dan mencipta identiti sebagai tanah jajahan British. Okey, jadi Pulau Pinang telah menjadi sebagai tanah jajahan British. Jadi kesungguhan Kesultanan Kedah mempertahankan hak yang diambil tanpa restu wajar adalah sangat dihargai. Jadi peristiwa ini memberikan iktibar kepada kita tentang apa? Kepentingan mengamalkan sifat apa? Berwaspada. Okey, kita perlu ada sifat berwaspada dalam membuat sebarang keputusan. Jadi maksudnya kat sini kita dapat lihat di mana Sultan Kedah telah ditipu oleh Perancis Light. Okey, sebab apa? Dia kata dia nak tolong tapi sebenarnya dia tak tolong. Okey, dan Pulau Pinang telah tergadai. Nampak dekat sini kita sebenarnya kita tak boleh percaya dengan apa? Orang luar. Okey, kuasa luar. Okey kelas. Jadi setelah kita dapat lihat bahawa pihak British telah dapat menguasai Pulau Pinang dengan tipu muslihatnya. Jadi dia berusaha untuk apa? Untuk meluaskan pengaruh ke wilayah lain di alam Melayu. Jadi British dapat menduduki apa? Melaka dan juga Betawi, iaitu tanah jajahan Belanda, berikutan tercetusnya perang apa?
Napoleon, okey, di Eropah. Dan selepas Perang Napoleon tamat, British terpaksa memulangkan semula pertempatan tersebut kepada Belanda. Jadi British menugaskan siapa? Stamford Raffles, okey, untuk dan juga William Farquhar untuk mencari pelabuhan baru, okey, bagi apa? Untuk memecahkan penguasaan Belanda di alam Melayu di samping berusaha untuk menduduki Singapura. Okey kelas, di sini kita lihat kat sini ada info sikit, okey, di mana berlakunya Perang Napoleon iaitu pada tahun 1793 hingga 1814, di mana okey pada perang tersebut Belanda telah ditawan oleh apa? Perancis. Jadi Raja Belanda telah berundur. Okey, dia berundur ke mana? Dia berundur ke England. Kat sini kalau awak tengok ni ini Belanda, kemudian ini Perancis, Britain, Spanyol. Okey. Jadi dekat sini okey, Belanda telah ditawan oleh siapa? Oleh Perancis. Okey. Jadi Raja Belanda pun berundur, dia pergi berundur ke mana? Ke England dan menandatangani surat Q, iaitu pada tahun apa? 1795. Okey, jadi berdasarkan surat Q ni, Belanda menyerahkan apa? Tanah jajahannya secara sementara. Okey, tanah jajahannya di timur secara sementara kepada siapa? Pihak British sehinggalah perang tamat. Okey, jadi ini jadi dia minta bantuan British. Jadi bila dah habis tamat peperangan, jadi pihak British terpaksa menyerahkan Melaka yang selama ni memang tanah jajahan Belanda di timur. Jadi dia terpaksa serahkan balik lah, okey, Melaka tersebut. Yang awak tahu bahawa Melaka adalah apa? Adalah sebuah pelabuhan yang sangat strategik. Jadi bila dia pulangkan balik, jadi dia merasa apa? Sangat rugilah kan. Jadi dia perlu cari satu tempat yang baru yang sesuai untuk apa? Untuk perdagangan. Okey, sebuah pelabuhan yang sesuai untuk perdagangan dan juga untuk apa? Untuk mereka apa? Mendapatkan hasil-hasil barangan daripada alam Melayu. Okey, kepentingan, kalau awak tengok sini, kepentingan Singapura kepada British, okey. Jadi pada menjelang abad yang ke-19, okey, perdagangan British di alam Melayu semakin apa? Semakin menguntungkan. Okey, jadi pelabuhan British iaitu Pulau Pinang. Okey, Pulau Pinang, mana berada Pulau Pinang? Ni dekat utara Semenanjung sini. Okey, dan juga Bangka-Hulu tidak mampu menyaingi apa? Pelabuhan-pelabuhan Belanda di alam Melayu. Kalau awak tengok ni Pulau Pinang dia dah dapat Pulau Pinang. Okey, kemudian ni Pulau Pinang ni. Okey, kemudian apa? Bangka-Hulu. Jadi pelabuhan ini, okey, ni Bangka-Hulu. Okey, dua pelabuhan ini okey tidak dapat menyaingi apa? Pelabuhan Belanda pada waktu itu, iaitu contohnya apa? Melaka. Jadi dia perlukan satu pelabuhan yang lain yang apa? Dia nak bersainglah dengan apa? Dengan Belanda, okey, supaya dia lebih untung. Okey. Okey, jadi kronologinya di sini kita dapat lihat bahawa mula-mula siapa? Si Stamford Raffles dengan William Farquhar dia telah apa? Sampai ke Singapura pada 1819. Okey. Jadi pihak British kemudiannya mengadakan perjanjian awal dengan pentadbir Singapura pada waktu itu, iaitu siapa dia? Temenggung Abdul Rahman. Okey, untuk membenarkan British siapa? Mendirikan pertempatan di Singapura. Okey. Jadi Temenggung Abdul Rahman menegaskan bahawa perjanjian tersebut okey perlu untuk apa? Mendapat pengesahan daripada Sultan Abdul Rahman, iaitu pemerintahan Kesultanan Johor Riau pada waktu itu. Jadi Stamford Raffles ni dia telah manipulasikan apa? Keadaan. Okey. Stamford Raffles
isu apa? Pewarisan tahta Kesultanan Johor Riau. Okey, untuk mendapatkan apa? Pengesahan Sultan daripada Sultan Abdul Rahman yang mempunyai hubungan baik dengan Belanda. Okey, kita tengok bagaimana kronologinya. Okey, kelas. Kita tahu bahawa Singapura di bawah apa tadi? Di bawah Kesultanan Johor Riau, betul? Okey, jadi kita nak tengok apa dia kronologi dia. Okey. Di Johor Riau, okey, Sultan Mahmud Shah yang ketiga, dia mempunyai apa? Dia mempunyai ada 2 orang putera, iaitu nama dia siapa? Putera tu Tengku Husin yang sulung dan juga Tengku Abdul Rahman, putera yang bungsu. Okey. Jadi pada tahun 1812, okey, Sultan Mahmud Shah yang ketiga telah pun mangkat. Dan okey, Tengku Abdul Rahman okey hadir semasa pemakaman almarhum Sultan di Linggar. Tetapi pada waktu itu puteranya yang sulung, siapa dia yang sulung? Okey, yang sulung adalah apa? Tengku Husin tidak menghadir semasa pemakaman almarhum di mana? Di Linggar, sebab masa itu baginda telah berada di mana? Pahang. Jadi Tengku Abdul Rahman ditabalkan. Okey, jadi selalunya kalau kita bila sultan mangkat untuk sebelum dimakamkan, dia akan apa? Dia tabalkan apa? Sultan yang baru. Jadi di sini okey, Tengku Abdul Rahman telah ditabalkan sebagai Sultan Johor pada Johor Riau pada waktu itu dan mendapat pengiktirafan daripada siapa? Daripada orang Bugis dan juga orang-orang Belanda. Okey, yang bungsulah. Dan Tengku Husin diketepikan dan telah berundur okey dan menetap dekat mana? Dekat Riau. Jadi, okey, Stamford Raffles ni dia telah mengambil peluang pada waktu tu memujuk siapa? Okey, dia pujuk Temenggung Abdul Rahman tadi, okey, untuk jemput balik Tengku Husin ke Singapura. Okey, jadi kemudiannya baginda telah diisytiharkan sebagai Sultan Johor Riau dengan gelaran apa? Sultan Husin Muhammad Shah. Jadi tindakan Stamford Raffles memanipulasi isu pewarisan tahta menyebabkan apa? Kesultanan Johor Riau ni dia ada 2 orang sultan. Di mana Sultan Abdul Rahman tadi yang dia punya putera yang sulung tadi, yang bungsu, dia bersemayam di mana? Dia duduk mana? Di Linggar. Okey, dan Sultan Abdul Rahman ini baik dengan apa? Belanda. Dan Sultan Husin bersemayam di Singapura. Okey, dan dia baik dengan apa? Dengan British. Okey, seterusnya British dia mengukuhkan penguasaannya ke atas Singapura melalui beberapa perjanjian, okey, dengan apa? Dengan Sultan Husin tadi dan juga Temenggung Abdul Rahman. Jadi pada 6 Februari 1819, okey, satu perjanjian telah ditandatangani di antara Stamford Raffles, okey, dengan siapa? Dengan Sultan Husin dan juga Temenggung Abdul Rahman. Jadi kesan daripada perjanjian 1819 ini, okey, pertempatan British okey di Singapura diiktiraf. Okey, dan British menaikkan benderanya iaitu bendera apa? Union Jack, okey, di Singapura pada 13 Februari 1819 dan juga William Farquhar, okey, telah dilantik sebagai residen pertama Singapura iaitu bermula pada tahun 1819 hinggalah 1823. Okey, perjanjian yang seterusnya, okey, selain daripada 1819, okey, perjanjian pada Ogos 1824 di mana okey, residen Singapura, okey, iaitu apa? Iaitu John Crawford, okey, 1823 hingga 1826
dia telah menandatangani perjanjian dengan siapa? Sama juga dengan Sultan Hussein dan juga Temenggung Abdul Rahman. Jadi perjanjian ni apa dia? Singapura diserahkan. Nah, nampak ni. Aduh. Singapura diserahkan kepada British untuk selama-lamanya. Nampak ni. Okey, Singapura diserahkan kepada British untuk selama-lamanya. Kemudian, Sultan dan Temenggung hilang kedaulatan ke atas apa? Singapura, dan sebagai ganti, okey, Sultan dan Temenggung diberi apa? Bayaran pampasan dan pencen bulanan seumur hidup. Jadi hilanglah tanah air kita, okey, kepada apa? Kuasa penjajah, iaitu dengan perjanjian ini. Jadi Singapura diserahkan kepada British untuk selama-lamanya. Okey, sekarang kita tengok pula tentang Melaka. Melaka yang kita tahu dia adalah apa? Sebuah pelabuhan yang strategik di Selat Melaka yang berjaya dikuasai oleh British selepas apa? British berjaya menduduki Pulau Pinang dan juga Singapura. Jadi British dapat menguasai Melaka melalui strategi pakatan dengan Belanda. Jadi ada faktor berpakat di sini dengan Belanda. Apa dia? Kita akan tengok. Pakatan British dengan Belanda berlaku berdasarkan perkembangan yang berlaku di mana? Di alam Melayu dan juga di Eropah. Jadi faktor yang membawa pakatan di antara dua kuasa Eropah ini adalah untuk menamatkan pertikaian. Okey, dia nak tamatkan pertikaian di alam Melayu dan mengukuhkan persahabatan di Eropah serta menyelesaikan untuk perdamaian. Okey kelas. Dengan dia nak dia faktor pakatan British Belanda, okey, di mana yang pertama menamatkan pertikaian di antara British dan juga Belanda berkaitan dengan Singapura. Okey. Jadi apabila British dapat Singapura, menimbulkan pertikaian dan menyebabkan hubungan di antara British dengan Belanda dekat alam Melayu semakin tegang. Okey. Jadi di sini kalau awak tengok apa dia pertikaian dia, British. Kalau awak tengok British, kita tengok sama-sama. Berjaya memajukan Singapura dalam tempoh masa yang singkat, kemudian bertekad untuk mempertahankan kedudukan di Singapura dan yakin bahawa Singapura menjadi pelabuhan bebas, pengkalan tentera yang paling penting di alam Melayu. Jadi Belanda pula mendakwa Singapura itu adalah di bawah lingkungan pengaruhnya. Dan menuntut British undur daripada Singapura. Jadi sebab apa? Sebab dia bimbang bila Singapura ni maju, dia menjejaskan pelabuhan perdagangan dia di mana? Di Betawi, yang menjadikan yang mana Betawi ni adalah sebuah pelabuhan utama Belanda di alam Melayu. Jadi dia tak naklah Singapura ni lebih maju daripada Betawi. Jadi ada pertikaian di situ di antara British dan juga Belanda. Okey, faktor yang kedua, faktor pakatan British Belanda ni adalah tentang dasar persahabatan British Belanda di Eropah, di mana negara Belanda dan juga British bersahabat di Eropah kerana Belanda ni kedudukan dia dekat dengan Britain, tu satu. Kemudian pada perang Napoleon, di mana Belanda telah kalah dan juga dia Perancis menjadikan Belanda sebagai pengkalan menyerang Britain pada tahun 1795 dan Belanda dia berbaik-baiklah dengan British sebab sebab dia nak jaga tanah jajahan Belanda di timur. Sebab masa perang Napoleon dia telah berikan kuasa sementara untuk British menjaga tanah jajahannya di timur. Faktor yang ketiga adalah menyelesaikan untuk perdamaian. Maksudnya di sini dia berpakat untuk berdamai. Belanda British ni sebab dia tak nak perang. Yang
Dia tak naklah perang kerana tidak mahu apa? Tak nak lagi terbeban dengan masalah kewangan. Okey, sebab selepas perang Napoleon, okey, Belanda mengalami masalah kewangan, okey, sebab kesan daripada peperangan tersebut. Jadi untuk penyelesaian tu, okey, dia adakan rundingan, okey, dengan apa? Dengan British untuk mendapatkan kawasan ataupun hak tanah jajahan. Okey, jadi kelas, kesan daripada pakatan ataupun bersepakat di antara apa? British dan juga Belanda, okey, menyebabkan wujudnya termeterainya satu perjanjian yang kita kenali dia sebagai Perjanjian London 1824 ataupun kita panggil dia juga sebagai Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Okey, apa dia perjanjian ni? Perjanjian ni bertujuan untuk apa? Menamatkan pertikaian di antara dua kuasa Eropah ni. Okey? Untuk menjaga kepentingan masing-masing di alam Melayu. Okey, jadi melalui perjanjian ini, British dapat menguasai apa? Melaka apabila berlaku pertukaran wilayah di antara British dan juga Belanda. Okey kelas, jadi sebagai kesimpulannya di sini, awak dapat lihat di mana pihak British menggunakan pelbagai strategi untuk meluaskan kuasanya di alam Melayu. Termasuklah strategi tipu helah, tipu muslihat yang berlaku di mana? Di Pulau Pinang, dan juga manipulasi politik dan juga strategi pakatan dengan kuasa barat yang lain yang dilaksanakan untuk menguasai Pulau Pinang. Kemudian apa lagi? Singapura dan juga Melaka. Yang ketiga-tiga kawasan ini merupakan negeri ini merupakan pertempatan yang sangat strategik, satu kawasan yang sangat strategik di Selat Melaka. Dan dengan ini kita dapat lihat bahawa British dia berjaya meluaskan tanah jajahan tanah jajahan mahkota British. Dan peristiwa ini memberikan kita iktibar kepada kita agar sentiasa berwaspada terhadap anasir asing ataupun kuasa luar yang boleh menggugat kedaulatan negara kita. Jadi saya rasa untuk kelas hari ini kita sampai sini. Dan kita akan sambung nanti 2.2 iaitu tentang Perjanjian London 1824 atau kita panggil dia sebagai Perjanjian Inggeris Belanda. Kita nak tengok dia kesan perjanjian tersebut terhadap terhadap alam Melayu. Jadi cikgu rasa kita sampai di sini dulu. Dan cikgu harapkan kamu kamu baca dulu tajuk Perjanjian London untuk kelas yang akan datang. Kelas, terima kasih. Assalamualaikum.